Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari Kumpulan 8 akan membentangkan tentang aliran pemikiran positivisme, dan isu yang dipilih oleh kumpulan kami ialah isu kemalangan basikal. Positivisme merupakan aliran falsafah yang menegaskan bahawa semua pengetahuan berasal dari pengalaman yang dapat disokong oleh kaedah saintifik. Tokoh bagi aliran pemikiran ini ialah Auguste Comte, Henry D. Saint-Simon dan John Stuart Mill. Ciri-ciri bagi aliran pemikiran ini ialah yang pertama, sejarah menurut Comte. Auguste membahagikan sejarah manusia kepada 3 fasa yang berbeza, iaitu fasa teologi, fasa metafizik dan fasa positif. Ciri kedua ialah kaedah saintifik dan monisme metodologi. Teori ini menganggap bahawa hanya terdapat satu kaedah yang boleh digunakan untuk semua sains. Ciri ketiga ialah menentang metafizik. Ciri keempat ialah optimisme. Konteks sejarah di mana positivisme muncul ditandai dengan optimisme sosial umum. Seterusnya, pengaruh positivisme dan ciri khas yang mempengaruhi aliran pemikiran falsafah. Yang pertama, positivisme lahir daripada empirisme dan rasional, maka tahap pemahaman ini jauh lebih tinggi daripada kedua-dua ideologi tersebut. Yang kedua, positivisme tidak akan bersifat metafizik dan tidak menjelaskan tentang emosi. Yang ketiga, positivisme telah mampu mendorong kemajuan dalam sektor kemajuan fizik dan teknologi. Dengan kemajuan dan dengan semangat optimis, orang akan digalakkan untuk bertindak secara aktif dan kreatif. Dalam erti kata, bukan sahaja mengumpul fakta tetapi juga dapat meramal masa depan. Yang terakhir, positivisme menekankan aspek rasional saintifik, baik dalam epistemologi maupun kepercayaan ontologi yang dijadikan asas pemikiran. Ciri-ciri aliran pemikiran yang menjadi punca yang menyebabkan sesuatu kumpulan menolak aliran pemikiran falsafah positivisme. Yang pertama ialah akibat tidak percaya kepada sesuatu yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Pemikiran ini mengakibatkan ramai manusia yang tidak percaya kepada Allah, malaikat, syaitan, syurga dan neraka. Yang kedua, positivisme ini sebenarnya memfokuskan kepada sesuatu yang nampak yang boleh dijadikan objek kajian, di mana ia bergantung kepada panca indera. Namun, perlu diingatkan bahawa panca indera manusia adalah terhad dan tidak sempurna, sehingga kajian itu terbatas kepada perkara yang nampak, walaupun banyak perkara yang tidak nampak yang boleh dijadikan bahan kajian. Yang ketiga, manusia akan kehilangan makna, seni atau keindahan. Maka manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak wujud. Ini kerana secara positivisme semua perkara ini dinafikan. Yang keempat, positivisme hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empirikal sehingga tidak dapat mencari ilmu yang sahih. Seterusnya, persamaan positivisme terhadap dasar kerajaan. Ia boleh diterima oleh institusi pendidikan. Aliran pemikiran ini agak hampir dengan falsafah pendidikan kebangsaan, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan, iaitu falsafah sejahtera, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Empat elemen ini yang terdiri daripada falsafah pendidikan kebangsaan adalah menggunakan ilmu yang terbukti untuk membentuk sesi kaunseling, mata pelajaran akademik, pendidikan agama, pendidikan jasmani dan lain-lain. Peraturan sosial, peraturan negara dan peraturan lain, semua peraturan ini terikat dengan fakta, bukti dan ilmiah. Ciri-ciri khas aliran pemikiran positivisme yang mempengaruhi perkembangan dalam sistem pendidikan di dalam negara. Mata pelajaran yang diamalkan oleh sekolah-sekolah seperti pendidikan jasmani, sains, matematik, kimia, biologi, fizik, pendidikan moral dan sebagainya adalah ilmu pengetahuan yang dibuktikan oleh kaedah saintifik yang terdiri daripada aliran pemikiran positivisme. Jabatan Pendidikan Tinggi menawarkan buku teks rasmi dan menghasilkan sistem pendidikan yang perlu diamalkan oleh semua sekolah kerajaan, membolehkan guru sekolah memberi ilmu kepada pelajar berdasarkan topik-topik, maka semua pelajar dapat ilmu yang sama. Selain itu, Jabatan Pendidikan Tinggi juga menetapkan sistem penilaian akademik seperti SPM dan STPM untuk mengenal pasti kefahaman pelajar terhadap mata pelajaran yang dipelajari mengikut standard yang ditetapkan. Sistem pendidikan ini yang dilaksanakan di semua sekolah dapat membantu negara membangunkan modal insan yang efektif dan mahir dalam satu bidang kepakaran.
Isu semasa yang dipilih oleh kumpulan kami ialah isu kemalangan basikal yang berlaku pada 18 Februari 2017. 8 remaja lelaki berbasikal maut dirempuh kereta di jalan lingkaran dalam bersebelahan Tanah Perkuburan Mahmudiah, Johor Bahru. Pemandu wanita yang bernama Sam Keting didakwa memandu kereta secara melulu dan berbahaya hingga mengakibatkan kematian penunggang basikal pada 3.20 pagi. Pada 13 April 2022, Mahkamah Tinggi memerintahkan kerani wanita dipenjara 6 tahun dan didenda sebanyak RM6,000. Seterusnya, ciri-ciri aliran pemikiran falsafah positivisme yang boleh dikaitkan dengan isu kemalangan basikal. Masalah utamanya adalah datang dari kesalahan ibu bapa. Kesalahan ibu bapa adalah tidak melarang anak-anak menunggang basikal yang diubah suai, yang dipanggil basikal lajak, dan memberi anak-anak menunggang basikal lajak di jalan raya pada tengah malam. Selain itu, sikap anak-anak juga merupakan satu masalah yang menyebabkan berlaku kemalangan, iaitu menunggang basikal di jerun pada tengah malam. Basikal yang diubah suai tidak mempunyai lampu menyebabkan pemandu susah untuk nampak sekiranya terdapat orang yang menunggang basikal di jalan raya. Amalan dan tindakan kumpulan yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran falsafah. Falsafah positivisme menjadikan amalan dan tindakan kita perlulah secara logik dan fenomena semula jadi, dan perjalanan hidup hanya melalui pemerhatian fakta-fakta yang nyata dan dapat diverifikasi. Penunggang perempuan kereta itu mempunyai lesen memandu kereta, keadaan memandu yang sedar, tidak melebihi kelajuan, iaitu hanya membawa kereta dengan had laju 50 km per jam dan berlaku dalam kawasan yang gelap dan berliku. Penunggang basikal yang berumur 18 tahun ke bawah. Ibu bapa tidak menahan anaknya menggunakan basikal yang diubah suai, tiada lampu belakang, yang menunggang pada lebuh raya dengan masa yang tidak sesuai pada pukul 3 pagi. Di sini saya terangkan dengan lebih terperinci tentang amalan dan tindakan kumpulan. Yang pertama, basikal yang digunakan tidak dibenarkan untuk digunakan di lebuh raya kerana saiz basikal lacak yang kecil menyebabkan pemandu tidak dapat melihat dari jauh. Yang kedua, kelajuan basikal yang lambat membahayakan penunggang basikal serta pemandu kenderaan yang lain. Yang ketiga, ibu bapa tidak menghalang anaknya keluar pada waktu malam dengan melakukan perbuatan yang berbahaya di jalan raya. Cadangan untuk menambah baik isu kemenangan basikal. Yang pertama ialah pihak kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang supaya pemandu memberi perhatian yang sepenuhnya semasa memandu di jalan raya. Yang kedua, pihak sekolah mestilah memberi kesedaran terhadap keselamatan jalan raya kepada para pelajar untuk mengelakkan isu kemalangan basikal berlaku lagi. Yang ketiga, pihak berkuasa perlulah menyediakan laluan basikal supaya kemalangan dapat dikurangkan. Hal ini akan membolehkan pemandu kereta memberi keutamaan kepada penunggang basikal semasa menunggang di jalan raya. Akhir sekali, cara pelaksanaan untuk cadangan yang diberikan, yang pertama ialah pihak kerajaan perlulah memberi hukuman yang sesuai kepada pemandu yang melanggar peraturan jalan raya, kerana dengan ini mereka tidak akan berani untuk mengulang kesalahan tersebut selepas dikenakan hukuman. Yang kedua, pihak sekolah boleh mengadakan kempen atau ceramah untuk memberi kesedaran terhadap keselamatan jalan raya kepada pelajar. Yang ketiga, pihak berkuasa perlulah membuat siaran melalui media sosial untuk memberi kesedaran kepada generasi muda maupun tua bahawa semua jenis pengangkutan adalah berbahaya di jalan raya. Oleh itu, pemandu mestilah mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan dan lebih berhati-hati ketika memandu di jalan raya. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.